Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni Pomik akan tunjuk cara mudah untuk kita membancuh baja AB baja AB iaitu baja khas, baja cecair untuk fertigasi ataupun hidroponik. Kalau kita tidak ada sistem fertigasi ataupun hidroponik, kita boleh siram secara manual lah. So, konsep kebun bandar. Konsep kebun bandar kita lebih kepada tanaman di sekeliling rumah saja dengan kuantiti yang sedikit, dan mungkin kita lebih kepada untuk makan, dan juga mungkin sedikit sebanyak mereka yang mungkin untuk menambah sumber pendapatan sampingan. Kita boleh usahakan dalam sekitar 30 hingga 50 polybag ataupun pasu. So yang ini mungkin membantu sedikit sebanyak bagi mereka yang berada di bandar untuk mengusahakan tanaman secara fertigasi dengan sasaran yang lebih mudah dan lebih sedikit lah berbanding pertanian secara dadak komersial. Cuma di halaman rumah Pomik ni ada yang hidroponik, ada sistem vertical garden hidroponik di bahagian belakang ni, ada yang kita fokus fertigasi. Cuma tak nampak nak tunjuk fertigasi adalah pupuk tin. Kita buat fertigasi, di luar sana pun ada fertigasi. Kita buat siraman kepada pokok-pokok buah-buahan. So apa yang Pomik buat adalah baja menggunakan baja cecair, baja cecair. Okey, apa yang perlu kita tahu? Okey, bila kita menyediakan baja AB, sebolehnya kita kena ada AC meter. Kita kena ada AC meter. So jenama yang Pomik guna ni Aquapro. Aquapro harga dia 110 untuk kita menyemak kepekatan baja AB, kepekatan baja AB. So kita ada dia punya sensor dia di bahagian bawah ni, dia punya sensor. So di sini dia ada power, ada mode, dan so kita boleh setting lah. Okey, yang ni perlu ada sebaiknya lah. Kalau tak ada, biasanya kalau kita beli dengan nursery baja AB ataupun kita beli dengan pembekal, dalam online banyak sekarang, dalam Lazada, dalam Shopee baja AB. So dia ada yang 1 kg, ada yang 3 kg, ada yang 5 kg, ada yang 10 kg. Tapi untuk skala rumah, kebun bandar, memadai kita beli dalam 3 kg ataupun 5 kg sudah cukup. Banyak, memang banyak, mungkin tahan sampai 6 bulan. So untuk isi meter perlu ada lah supaya kita boleh mengukur kepekatan baja. So untuk tanaman fertigasi musim-musim PKP, musim-musim PKP, PKPB, sekarang ni banyak juga orang bertani di rumah, mungkin mereka work from home, so di rumah, ataupun mereka yang mungkin tidak ada kerja, ataupun mungkin punca rezeki terjejas disebabkan oleh COVID. Mungkin boleh usahakan tanaman-tanaman secara ringkas. Mungkin di peringkat awal ni boleh usahakan dalam skala yang agak kecil terlebih dahulu, supaya kita boleh bermain dengan tanaman dalam masa 3 bulan. Dalam masa 3 bulan kita boleh belajar, dan juga ada sifu-sifu. Yang penting dalam pertanian kena ada sifu, kena ada rujukan supaya kita boleh belajar. Pomik sebenarnya ada banyak rujukan yang Pomik sentiasa rujuk dan bertanya bila ada masalah. Cuma untuk baja AB, kita ada dua jenis, A dan B. So yang ini adalah A, yang ini adalah B. So A dan B kita nak letak nama XY pun boleh, nak letak nama nama Ali dengan Ahmad pun boleh, tak ada masalah. Cuma A dengan B dalam keadaan dia yang belum kita guna untuk pokok lah. Baja A dan baja B, baja cecair, tidak boleh bercampur. Dia tidak boleh bercampur. Ini adalah untuk bancuhan. Ini adalah untuk bancuhan. So keadaan sebenar dia dalam keadaan serbuk. Ini baja A ada serbuk dia. Yang ni lebih kurang 2 kg. So yang ini baja B ada serbuk dia. Okey, ini baja B, so dia ada serbuk dia.
Tetapi ingredient dalam ni, nutrisi baja chemical AB, ada beberapa belas dia punya jenis nutrisi, macam-macam ada. Macam-macam ada. So unsur-unsur yang telah dicampur ni kita dah beli siap daripada toke-toke baja lah. Saya malas pun nak tanya apa unsur yang ada dalam ni. Tapi kalau kita study ada berbelas-belas unsur baja A dan B. So baja A dan B ni kita kena masukkan di dalam air. Sebaik-baiknya jangan air klorin lah. Tapi kalau di bandar kita susah juga kan, sebab kita banyak air klorin. So sebaiknya air yang tidak ada klorin lah, supaya tidak ada berlakunya tindak balas di dalam larutan baja. Pantalan baja AB dia tidak boleh berada, bila kita bancuh A dengan B ni tidak boleh, tong ni tidak boleh berada di tengah panas. Pastikan simpanan dia elak daripada cuaca yang panas. Yang kedua, baja AB dia tidak bolehlah kita kacau dengan benda-benda berkaitan dengan besi. Takut dia akan berlakunya tindak balas kimia. So elakkan kita kacau dan gaul dalam tu ni menggunakan besi lah, menggunakan besi. Okey. So hari ni Puan Mik nak ajar cara mudah. Puan Mik nak buat bacahan untuk baja AB untuk bunga dan buah. Buah yang pokok yang kita tanam di keliling rumah ni adalah pokok tin, ada 15 pokok. So Puan Mik semalam dah jumpa Cik Mat. Cik Mat. So sebelum kita pergi lebih jauh, sesiapa yang nak baja bunga dan baja tin boleh hubungi Cik Mat. Ni nombor telefon dia. Boleh hubungi Cik Mat. So dia ada stok baja AB untuk bunga dan buah. Boleh hubungi Cik Mat di talian. Dia boleh post ataupun by hand. Boleh ambil by hand ataupun dia boleh postage lah. Ada yang 3 kg, ada yang 5 kg. So dia ikut biasanya untuk kebun bandar memadai kita beli 3 kg sahaja. Yang Puan Mik pakai ni, insya-Allah bertahan kot dalam lebih kurang dalam 3 bulan hingga 5 bulan ya. Kalau kita nak set up fertigasi, kadang-kadang saya ni boleh je berkebun sebab kerja daripada rumah. Sekarang bila dah masuk kerja, macam mana nak jaga kebun? Sebenarnya bila kita ada baja cecair AB, dia akan bercampur dengan air nanti. Bila kita siram pokok, sekurang-kurangnya kalau ikut sifu Cik Mat ni, dia kata ikut ramuan dia 3 kali sehari, pagi, tengah hari dan petang. So kalau kita nak kontrol masa siraman, kita kena ada tangki, kita kena ada timer, kita kena ada pump, mini pump. Kalau untuk pump cukup memadai, kita beli pump, mini pump di kedai ikan tu. Yang ni lebih kurang harga RM30 pump. Kemudian kita kena ada timer. So digital timer ni kita boleh set masa dan juga tempoh siraman dia, sama ada pagi, tengah hari dan petang, dan kekerapan dia seminggu sekali ke 2 kali seminggu ataupun tiap hari. So pump ni timer ni cukup baiklah, digital timer. Kita kontrol pump. So pump tu akan berfungsi mengikut masa dan mengikut ketetapan yang kita telah set di dalam timer ni lah. Okey. So kalau nak buat fertigasi. So kalau kita nak exercise, bagi mereka orang pencen berada di rumah, mungkin mereka tak perlu pun kami sentiasa berada di rumah. Tapi mungkin sekali-sekala kita balik kampung, ada urusan 2 hari, 3 hari di tempat lain. Bila kita ada sistem fertigasi di halaman rumah, so kita tak risau dah, tak perlu lagi upah orang untuk siram. Pokok kalau 3 hari tinggal dia akan kering, terutamanya pokok yang jenis kita tanam dalam pasu ataupun di dalam polybag. So hari ni, semalam Puan Mik ada melawat Cik Mat. Puan Mik melawat kebun Cik Mat, memang besar-besar buah tin dia, memang elok-elok. Banyak buah daripada daun. Sebab dia kata adalah ramuan-ramuan yang dia guna untuk melebatkan buah-buahan, untuk melebatkan buah-buahan. So hari ni kita lihat baja dia dalam bentuk serbuk. Serbuk. Ini baja A. Okey, kita buka dia punya plastik dia. Betul. Alright. So kita masukkan di dalam air.
letakkan set B dalam air. Air untuk bancuhan ni kita guna setiap satu adalah 10 liter. B 10 liter, bancuhan dia A 10 liter. Alright, so ini bancuhan yang pekat. Jangan terus guna untuk siraman ya, mati pokok masin. Right. So kita akan kacau dia. Kita kacau dia sikit untuk pastikan dia dalam keadaan yang melarut kalau kita dapati, kalau kita pegang tong, kita boleh rasa sejuk. Sejuk. Kalau tong B ni ada, saya tak pasti apa unsur dia, rupa itu. Kita boleh rasa sejuk dia. Selepas kita bancuh A dan B secara berasingan, kita kena pastikan sekurang-kurangnya 24 jam. Pastikan sehari baru kita pakai dia. So supaya sebatian nutrisi baja di dalam setiap bancuhan A dan B ini boleh bercampur dan boleh larut dengan elok. So kena tunggu 24 jam. Kemudian tong baja AB ni jangan kita letak di tengah panas. Dan kita tak kacau dengan besi lah. Kami guna botol air ni untuk ni. Dan make sure A dan B kita tak boleh guna pengacau yang sama lah. Kalau kita nak guna A dan B, kita jangan ambil sudu. Kita jangan ambil sudu. Kita cedok A, cedok B tak boleh. So dia punya senduk dia pun kena asing-asing. Tak boleh sekali. Nanti kita takut ada lebihan-lebihan cecair baja tu, dia termasuk ke dalam tangki. Termasuk ke dalam tangki. So kacau sampai dia larut. Sampai dia larut. Okey, ini parti baja. Kacau sampai dia larut. So bagi mereka yang ingin memula projek pertanian hidroponik dan juga fertigasi di kawasan perumahan rumah Pak Omik ni, ada 3 orang yang mengusahakan kebun dari rumah. Satunya uncle tu, seorang Chinese, dia punya pendapatan dia 2000 sebulan bersih. Dia tanam sayuran. Dia buat banyak petak A, petak B, petak C, D, E dan F. So setiap minggu ada dia punya hasil dia, dia punya jualan dia. Dia kata dia tak jual ke pasar raya pun, cukup untuk penduduk taman. So penduduk taman yang nak beli sayur terus beli ke rumah dia. So harga yang lebih berpatutan lah. So kalau jual kepada peraih ni mungkin murah sikit kan. So dia jual melalui grup WhatsApp saja, grup WhatsApp perumahan, dan sudah tentu sayurnya lebih fresh dan ramai peminat. So dia tanam kangkung, bayam, lobak, pakcoy. So kemudian sayuran jenis berdaun yang dia jual pucuk tu kan, pucuk ubi, banyak dia punya tanaman dia di keliling rumah tu. Halaman yang sempit saja boleh menghasilkan sumber pendapatan lah. So kalau tak ada halaman rumah tu susah jugalah. Kalau kita tidak ada halaman rumah cukup untuk makan, Pak Omik recommend kita boleh buat sistem hidroponik, sama ada vertikal. So yang ni adalah vertikal hidroponik. Kita design vertikal hidroponik supaya ruang-ruang di kawasan yang sempit kita boleh optimum. Ni Pak Omik design secara, di sini Pak Omik tanam pokok mamam, mamam sayur. Mamam yang kita boleh jeruk lah. So yang ni boleh kita akan guna baja AB untuk vegetable, untuk sayuran. Baja AB ni dia ada banyak jenis. Baja AB untuk bunga, baja AB untuk buah, baja AB untuk sayuran. Baja AB untuk cili, dia lain-lain. Baja AB untuk tomato. So setiap diet baja AB tu berbeza-beza untuk setiap tanaman. So kalau pergi beli di nursery ataupun di dalam Shopee, kita kena search, pastikan baja AB yang kita beli itu adalah tepat mengikut tanaman yang kita tanam. Sebaiknya begitulah. Right. Supaya hasil tu lebih memuaskan. Okey, kita kacau baja B sampai dia larut. Ambil masa lama juga sebenarnya ni.
sebenarnya kalau kita nak check menggunakan isi meter, ia mengambil masa yang agak lama jugalah. Nak pastikan kedua-dua baja ini larut dengan elok di dalam air. Yang Pomik guna ni air 10 liter. So tangki ni sebenarnya muat untuk 20 liter. A dan B ni tangki apa ni tong yang Pomik beli ni sebenarnya muat untuk kapasiti 20 liter. Tapi malaslah nak isi banyak-banyak air yang berat nak angkat. Lepas ni bila kita letak dalam store tu, kita akan up dia punya kepekatan baja. Ini untuk bacuhan sahaja. Pomik nak bagi tahu ini adalah bacuhan baja pekat. Kalau kita pergi di nursery, baja AB satu set 500 ml dia punya di dalam botol mineral tu lebih kurang harga dia RM10. Mahal. Baja pekat AB 500 ml 2 set A dan B. Kalau kita beli di nursery dia agak mahal, harganya RM10. Jadi rugi kalau kita nak dapatkan baja AB, beli dalam keadaan dia punya ni serbuk, dan kita boleh bancuh sendirilah. Kita kena bancuh sendiri di rumah. Sebenarnya bila kita beli baja AB, dia sudah ada SOP dia. Jangan risau, dia dah ada SOP. Baca betul-betul SOP dia di bahagian depan ataupun belakang tu. Baca dan study sikit lah. Jangan menghentam saja. Pantalaran dia dan macam mana cara kaedah bancuhan. Okey. Untuk baja AB, sebenarnya untuk peringkat awal kita menggunakan dos yang lebih sederhana, iaitu kalau kita suka menggunakan isi meter, kita akan kira berdasarkan sukatan dia. Kalau sayuran dan pokok tu baru peringkat tunas, peringkat awal kita menggunakan 500. Kita menggunakan 500 sukatan dia. Isi ni elektrolisis, isi. Alright, so dia punya ni sukatannya dalam microsimen, sukatannya dalam microsimen. So jika kepekatan baja itu tinggi, nilai isi dia tinggilah. So maksudnya konduktiviti dia, pengaliran arus elektrik itu tinggi. Kita tahu air adalah konduktiviti yang tidak begitu baik. So bila ada bahan-bahan kimia di dalam tu, dia akan bertindak balas ion-ion positif dan negatif, menyebabkan cas elektrik boleh mengalir dengan lebih tinggi. So dari sudut kalibrasinya, bila kita menggunakan isi meter, kita boleh mengetahui kadar kepekatan baja AB di dalam siraman yang kita pakai untuk pokok. So di peringkat awal sayuran dan pokok, kita menggunakan, kalau Pomik tengok dia punya SOP tu, lebih kurang 500 sahaja. 500 punya bacaan microsimen dia, 500. Kemudian bila pokok tu dah masuk minggu keempat, minggu ketiga dan minggu yang kelima, kita up menjadi 1000, menjadi 1000 bacaan microsimen. Tetapi kalau pokok buah-buahan yang kita tanam di sekeliling rumah yang besar-besar tu, kita dah boleh pakai 3000 hingga 3500 microsimen. So itu kepekatan untuk buah-buahan ataupun sayuran yang telah besar, kita boleh pakai 2000 hingga 3500 dia punya julat isi meter. So untuk buah-buahan yang ada di keliling rumah tu yang lambat berbuah dan sebagainya, boleh beli baja AB. Beli baja AB untuk bunga dan buah. InsyaAllah lah kita cuba supaya pokok tersebut cepat berbunga dan akhirnya berbuah, menggunakan kepekatan baja yang betul lah. Menggunakan kepekatan baja yang betul. Right. So sebenarnya kena tunggu lama sikit supaya dia punya cecair ni betul-betul, baja ni betul-betul dia sebati, terlarut. Kemudian bila kita dah bacuh baja A dan B ni, berasa ingat jangan campur ni. Selama-lama dia tak boleh bercampur. Kenapa kita set A dan B? Set A mempunyai nutrisi kimia yang berbeza, set B cecair mempunyai nutrisi yang berbeza. Dia tak boleh bercampur.
Tetapi bila kita siram, kita boleh campur. Kita boleh campur. Right. Okey, di sini Pak Amit menggunakan hanya sukatan yang kecil. So yang ni boleh cari dekat farmasi pun ada kan. Cup kecil ni, sudu ni. So satu sudu ni lebih kurang 30 ml. 30 ml sukatan dia. 30 ml. So yang ni air dia lebih kurang 5 liter. Air dia lebih kurang 5 liter. So kita ambil 30 ml set A, masukkan. Right, ingat jangan guna bekas sama, so basuh sikit. Dia ni kalau boleh elakkan supaya tidak balas chemical. So kita ambil yang B. Masukkan dalam ni. Then kita kacau dia. Sampai dia sekata lah. Sampai dia sekata. So ni sukatan dia kalau kita ada tong air, tong baja, kita ada tangki air yang besar yang 10 liter ke 20 liter ataupun 50 liter yang tong sampah yang besar tu kan. So bacuhan dia mungkin berbeza. Cuma yang ini untuk kalibrasi sajalah. So kalau tong air ni besar, kita kena darab lah jumlah ni Kita kena darab campuran ni. So yang ni campuran dia untuk 5 liter. Untuk 5 liter air, 5 liter ni. So bila berada dalam sistem yang ni, bila berada dalam air, A dan B dah boleh A dan B kita kena cantumkan lah masuk dalam ni. Dan kita akan bagi dia sampai sekata. Kami nak check berapa dia punya ni. Right, kita check berapa nilai dia. So nilai dia di sini lebih kurang 1000 mikrosimen 1000. So kalau untuk pokok tin kita kena naikkan lagi. Kita nak dapatkan 2000 kan. Kita nak dapatkan 2000. So kita kacau dia sampai dia sebati. So bagi pokok-pokok yang tak berbunga, tak berbuah tu, kita cari bajet AB bunga dan buah. Kita try pakai. So kalau untuk buah-buahan, pastikan dia punya mikrosimen dia lebih kurang 3000, 2500 hingga 3000. Untuk sayuran, kalau pokok sayuran tu dah besar, kita boleh guna skala dia sampai 2000 mikrosimen. Ada setengah tu dia pakai 1500 saja. So kita mulakan dengan yang sedikit. Masa peringkat anak tu kita pakai lebih kurang mikrosimen dia lebih kurang 500. Okay. So kita check dia punya nilai dia. Right. Okay. So sekarang ni dah 1500 Tetapi untuk baja AB yang telah kita beli di kedai, tu dia dah ada sukatan dia, kita tak perlu. So sesiapa yang tidak ada bajet untuk beli isi meter tak perlu, sebab dia dah ajar macam mana kita nak buat bancuhan. Berapa banyak liter air A dan B bancuhan pekat, kemudian kita ambil berapa mililiter A dan B kita campur di dalam air. So dia dah ada siap-siap dia punya ratio, so tak payah risau. So tak payah nak beli isi meter, kecuali kita niat untuk tanam di sekeliling rumah yang skala yang agak besar sedikit. Kita kena adalah isi meter supaya kita boleh menyukat kadar kepekatan baja. Okey. Di peringkat awal baja AB, ini tips yang telah diberi oleh sifu-sifu pertanian. Kita kena pekatkan formula baja di peringkat awal pokok ni. Kalau di peringkat awal tunas, kita kena pekatkan baja tu formula A 60% supaya lebih banyak nitrogen, dan formula B 40%. So kalau matematik kita kena ubahlah ratio tu, 60% A campur 40% B. Sukatan 30 ml tu maknanya kita tak lebih kurang sama, tapi setengah sifu dia ajar sama aja A dengan B kan, 30 ml A, 30 ml B.
bancuhan pekat. Tapi kalau yang lebih spesifik lagi, yang lebih teliti dan detail, peringkat awal pokok tu kita menggunakan 60% A, 40% B. So bila pokok tu dah besar, kita ubah ratio dia terbalik. So iaitu bila dah berbunga dan berputih, formula A bajet A 40%, formula B 60% dia punya dos dia. So itu yang telah diberi oleh Sifu lah. Tapi kalau kita nak guna ratio sama pun tak ada masalah, supaya kita boleh mengikuti cara diet pokok dan juga pertanian tepat, supaya setiap pokok dia mempunyai diet berbeza. So semalam Pomit pergi cari 2 jenis bajet AB. Satu bajet AB untuk bunga dan buah, yang kedua bajet AB untuk vegetable, untuk sayuran. So Pomit ada So Pomit ada vertical garden ni, kita akan letak baja AB. Okey, kita letak baja AB, and then dia ada sistem ni, ada air water circulation akan naik turun. Alright, so kita akan letak baja AB untuk sayuran di dalam ni. So Pomit akan guna dos, sebab anak pokok ni masih kecil, kita akan guna dos microsimen dia. Isi meter menggunakan sebanyak dia punya nilai dia 500. Kita mulakan dengan 500 terlebih dahulu. Bila pokok sayur ni dah besar sikit, dia punya tinggi dia dah capai 1 jengkal, kita up dia punya dos isi meter. So tetapi yang depan ni, yang Pomit pakai ni bancuhan bajet AB untuk bunga dan buah. Untuk sayuran Pomit tak buat lagi. Ada satu letong di belakang tu belum bancuh lagi. Cuma hari ni Pomit tunjuk macam mana bancuhan bajet AB. Lain untuk sayuran tu sama sahaja, ikut SOP yang telah tertera di bahagian depan. So kenapa orang tanya kenapa pilih baja AB? Pomit lebih suka baja, masing-masing baja ada dia punya keperluan dia. Cuma Pomit suka bajet AB sebab kita boleh buat tanaman secara vertigasi ataupun hidroponik. Sebab dia bajet AB baja cecair, segalanya berada di dalam medium air. So lebih mudah untuk kita set up vertigasi dan juga hidroponik. Okey. Bajet AB tidak bahaya. Satu lagi, bajet AB baja chemical, dia bukan baja organik, tetapi dia bukan racun. So ingat tu, bajet AB dia adalah baja chemical tapi dia bukan racun. Racun chemical dia bahayalah kalau kita tak ikut SOP. Tak ikut SOP, dia boleh ada kesan sampingan lah kalau kita tak ikut SOP. Dari segi makanan tu, dari segi kita sendirilah takut ada dia punya keracunan. So bajet AB dia bukan chemical, dia bukan baja organik, tapi dia adalah baja chemical. Tapi jangan sampai pergi minum. Cuma dia tak berbahaya lah. So dia tidak sama dengan racun. Okey, bajet AB lah baja chemical. Yang ketiga, kelebihan bajet AB dia cepat. Dia cepat dan mudah membesar. Itu sesiapa yang tanam sayuran di rumah, nampak pokok-pokok tea, pokok-pokok tomato, cabai yang lambat berbunga dan berbuah, cuba guna bajet AB yang bersifat cecair. Sebab bila dalam keadaan cecair, dia mudah larut resap. Bila masuk dalam tanah, dalam medium, sekam, padi, dalam kokopit, dia mudah cepat larut akar dan akar lebih cepat serap nutrisi dia. Sebelum ni Pomit ada tanam cabai. Kita tanam tu 3 hari pun dah nampak kesan dia. Daun tu hijau elok. Kesan dia cepat bajet AB sebab dia tanaman yang cepat dan mudah membesar menggunakan baja AB. Banyak unsur-unsur dalam AB ni, dia ada macam-macam lah. Kalsium, ferrum, potasium, magnesium, amonium, boron, zinc. Banyak lagi senarai dia. Kalau Pomit tengok senarai berbelas-belas dia punya tu. So sesiapa yang ingin mengusahakan tanaman vertigasi, juga tanaman hidroponik di halaman rumah, kebun bandar ataupun mini kebun yang kita boleh usahakan mungkin sebagai sumber pendapatan sampingan sepanjang COVID-19 ni, mungkin memberi kesan ekonomi kepada kita. Sekurang-kurangnya kita tidak lagi membeli sayuran di luar, dan juga kita boleh menstabilkan harga sayuran, mungkin harganya lebih murah dan lebih jimat.
Dan semestinya bila kita tanam sendiri, kita boleh kawal, terutamanya penggunaan racun. Okey, cukup sekadar hari ini penggunaan cara bancuhan bajet AB untuk bunga dan buah. Okey, selamat mencuba. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.